Hari Ahad, penghujung minggu. Assalamualaikum, selamat pagi penonton-penonton. Salam sejahtera Asia. Hari ini setelah sekian lama tidak digandingkan dengan si cantik manis ni, Sharon Kezia. Welcome back with me. Ya, yalah hari ini saya rasa sangat teruja dan seronok kerana digandingkan sekali lagi bersama dengan Fatah. Ala-ala Korea gitu. Gitu, rambut saya Korea-Korea gitu. Jadi apa khabar Sharon? Khabar baik. Fatah apa khabar? Sehat. Jadi Sharon pun dah lengkap mengambil orang cakap dos kedua. Jadi bagaimana perasaan lengkap mengambil dos vaksin ni? Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada kerajaan kita yang kita dapat lihat usaha yang tidak putus-putus untuk memastikan semua rakyat Malaysia mendapat vaksin dalam kadar yang segera. Seperti saya sudah selesai second dose saya iaitu vaksin Sinovac. Apa yang saya boleh kongsikan di sini bahawa saya dapat rasakan tiada sebarang respon, tiada sebarang reaksi dekat badan saya tu. Sebab saya lihat ada rakan saya mengalami mual, cerit-berit, pening kepala dan demam. Tapi saya thanks God sehat walafiat, tidak mengalami sebarang reaksi. Itu menandakan imunisasi badan Sharon ni seorang wanita yang kuat. Baik, anda bersama dengan kami Sejahtera Asia edisi hujung minggu hari Ahad 4 Julai 2021. Baik, kita pun pecam-celik dah masuk bulan baru, bulan Julai. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, masa tu tak pernah mengejar kita. Jadi kita kena kejar masa. Sentiasa kena kejar masa. Sentiasa orang cakap kecapi apa yang anda inginkan itu. Dan susulan daripada itu, sentiasa ingat pada yang nak ambil vaksin tu, patuh kepada arahan yang telah ditetapkan dan elakkan keluar jika tiada keperluan dalam tempoh PKP ini. Baiklah, topik yang menarik untuk hari ini ialah untuk segmen pertama bersama Sharon. Sekejap lagi adalah pengalaman bersama warga asing bekerja di Sarawak. Dan untuk segmen bersama saya nanti, kita akan menemu ramah anak muda dalam bidang gubahan bunga. Setiap hari kita kongsikan topik-topik yang menarik dan pastinya penonton-penonton pun akan tertanya siapa tetamu jemputan kita. Jadi kenalah tunggu kami sehingga ke penghujung rancangan. Baik, seperti biasa sebelum kita nak mengupas topik ni kan Sharon, dengan tetamu jemputan kita ni, ada baiknya lah kami di Sejahtera Asia menyajikan anda dengan informasi yang terkini. Jadi Sharon suka bandel? Suka. Jadi itu topik kita untuk penyaji utama kita pada pagi ini, iaitu kebaikan membeli barangan bandel. Saya yakin ramai di antara anda dekat rumah tu paling tidak pun pernahlah membeli pakaian bandel. Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup, ataupun tidaklah pernah menjejak kaki masuk ke kedai bandel kalau tak nak beli. Dan kini semakin popular kerana banyak kelebihan tersendiri berbanding berbelanja membeli pakaian baru di butik yang mahal. Perniagaan bandel ini di negara kita sebenarnya bukanlah baru ya Sharon, namun ianya telah wujud lama sekitar 90-an dan telah berkembang pesat sehingga kini yang boleh menjana pendapatan yang baik. Jadi saya dengan Sharon akan kongsikan kepada anda penonton apakah kelebihan membeli barangan bandel ini. Jadi yang pertama adalah jenamanya original, Sharon. Semestinya barangan di kedai bandel adalah yang berjenama dan original. Untuk penonton dan Sharon juga, kebanyakan barang ini datangnya daripada Jepun, Indonesia, ada Korea dan Malaysia itu sendiri. Dan untuk melihat keaslian pakaian tersebut, anda boleh melihat tag kepada tag di bahagian leher ataupun di sisi tepi bagi baju dan serta cop jenama di bahagian dalam kasut. Dan ada juga yang menjual barangan seperti pinggan mangkuk, mangkuk kuali dan sebagainya. Jadi ini sebenarnya adalah satu peluang untuk kita yang belum berkemampuan untuk membeli barangan berjenama bukan secara first hand tetapi secara second hand. Bila kita rajin menyelam, mencari barang, kita mungkin berpeluang menjumpai jenama yang wow dengan harga yang berpatutan. Yang kedua adalah harga jimat. Dan sebab paling utama adalah harganya yang jimat dan murah sesuai untuk dalam keadaan kebanyakan rakyat Malaysia yang inginkan penjimatan dalam perbelanjaan mereka. Kebanyakan pakaian dan barangan bandel ni dijual adalah serendah RM3 sehingga RM50, tertakluk kepada si penjual lah dia nak menjual dekat berapa. Dan tahukah anda juga penonton, ada di antara pakaian bandel ini mampu mencecah harga ribuan ringgit. Dan betul jika anda menjumpai baju tersebut kerana harganya pada asalnya sangat tinggi, Sharon. Jadi bila kita jumpa benda tu, kita
orang cakap itu adalah peluang keemasan. Dan pernah viral dulu Sharon, ada peniaga bandel menemui beg yang mengandungi wang 550,000 yen atau nilai Malaysianya RM20,000. Itu saya dengar dalam laman Macam sosial mana? dilihat. Kan? Dia sebenarnya bergantung kepada rezeki orang tu. Orang kata dah rezeki dia kan, ada suka mengumpul barangan bandel, jadi terjumpalah sejumlah wang tersebut. Wow, hebat. Itu adalah rezeki yang tidak diundang ke? Tapi sebenarnya Kak Fatah, bila saya sebut pasal bandel ni dulu, masa zaman-zaman muda lah, zaman muda remaja tu, saya ada satu persepsi yang agak negatif terhadap barang bandel ni. Sebab saya fikir apabila kita membeli barang bandel itu, saya khawatir barangan bandel itu adalah kepunyaan orang yang dah mati. Jadi itu yang menyebabkan saya macam prejudis sedikit lah kan terhadap barangan tersebut. Tapi apabila kita meningkat dewasa, saya semakin berfikiran terbuka dan saya dapat menerima pakaian bandel tu. Jadi daripada agak-agak berapa? pengalaman saya sendirilah. Agak-agak berapa dah ada pakaian bandel dekat rumah? Adalah beberapa pakaian bandel itu, sebab bila saya fikir balik pakaian bandel tu, kadang-kadang golongan-golongan kayangan ni, golongan yang berada ni, mereka cuma pakai 1 atau 2 kali saja. Tapi sebab mereka jenis yang mungkin jenis fashionista, mereka tak boleh nak pakai berulang kali dan mungkin mereka cepat bosan dengan sesuatu pakaian tersebut. Jadi mereka jual dengan harga yang murah. Jadi tak salah untuk kita membeli pakaian tersebut asalkan dia masih dalam keadaan yang elok dan kualitinya masih terjamin. Betul tu. Dan jika nak dikaitkan dengan itu juga sebenarnya, sebab apa kita mengambil bandel daripada Jepun jadi Korea? Sebab ini adalah mereka negara 4 musim. Jadi negara 4 musim ni dia mengikut musim baju yang dikeluarkan. Jadi kalau musim tu dah habis, dia orang akan dia akan ada satu kedai yang kita gelar sebagai kedai, dia bukan kedai bandel, dia macam kedai nak pergi meletak baju yang tidak digunakan lagi. Macam itulah. Sebab itu kita berdapat ada baju dari Korea, dari bandel, dan banyak dari bandel pula, dari Jepun, dan banyaklah sebenarnya yang menarik. Dan satu juga kelebihannya juga ada alam sekitar. Sebenarnya secara tidak langsung kita membantu alam sekitar dengan mengurangkan pembuangan sisa tekstil ini. Tahukah anda terdapat kajian mendapat pusat pelupusan sampah negara sangat penuh dengan pakaian lama. Jadi buat pencinta barangan bandel, tahniah kepada anda kerana menyayangi alam sekitar. Jadi sebenarnya apa yang saya suka pasal bandel ni kan Fatah, sebab bandel ni kita boleh membeli barang yang berjenama itu pada harga yang jauh lebih murah. Kan, betul. Jadi macam kita yang tidak berkemampuan untuk memiliki barang berjenama yang mahal, tapi kita ada keinginan untuk mengenakan pakaian tersebut, kita boleh saja pergi ke bandel sebenarnya. Kita boleh dapatkan barangan tersebut pada kadar harga yang sangat murah. Betul. Dan sekarang ni dekat Kuching khususnya sendiri banyak kedai bandel. Sepertinya JBR Bandel. Ada dekat Spring tu pun ada. Asal tengok bandel je lah. Itulah kedai bandel. Dan sebenarnya kedai bandel ni dia memberikan ataupun menyediakan pelbagai jenis barangan bandel yang kita inginkan. Seperti saya sendiri, saya memang peminat Tega Bandel. Jadi baju saya mostly daripada bandel sebab kita bukan cakap berkemampuan, kita ikut kepada kemampuan kita sendiri. Dan kita ikut kepada orang cakap apa, ke uniqueness yang you nak buat tu. Dan sebenarnya bandel ni adalah macam kita tak nak sama dengan orang lain. Macam kalau kita beli baju lain, macam baju dekat H&M, kan ada 10 pasang. Betul. Jadi bila saya ambil satu, saya ambil satu, pakai sepasang. Tak apalah, jadi kumpulan boria. Tapi kalau bandel ni sebenarnya, kalau kita pergi bandel, dia hanya satu saja barang bandel tu. So jadi kita kena orang cakap ambil peluang lah, berebut kata orang Sarawak nak ambil barang bandel tu. Jadi dia macam Sharon cakap juga tahan lama kan. Usah memandang rendah akan pakaian bandel ini. Ini kerana kebanyakan mempunyai kualiti yang agak baik dan tahan lama. Malah ada pakaian bandel yang dijual berusia lebih 30 tahun. Namun kualitinya masih utuh dan boleh digunakan. Susulan daripada itu, Sharon, saya tersentuh membaca satu coretan ini. Buat live sampai 3 pagi demi menjual baju. Makcik ini menangis terharu selepas pembeli borong 100 helai baju. Menerusi satu perkongsian di Facebook, seorang penggunanya Nur Azman Muhammad Nur telah berkongsi kisah seorang wanita yang merupakan peniaga barangan bandel yang begitu sebab dan terharu selepas jualannya mendapat sambutan secara tiba-tiba oleh orang ramai. Menurut Azman, wanita berkenaan yang membahasakan dirinya sebagai emak dilihat mulai sebab selepas FB Live yang dilakukannya tiba-tiba ditonton lebih daripada 100 orang berbanding hari-hari sebelumnya. Apa yang pasti sebenarnya yang saya nak highlight dekat sini adalah semangat warga emas ini
harus dicontohi oleh orang ramai. Khususnya arga belia macam saya. Macam mak ni bukan saja rajin berniaga pakaian bandel, malahan dia juga tidak akan lupa tanggungjawab sebagai seorang manusia untuk membantu orang yang lebih memerlukan. Sebenarnya Sharon, mencari rezeki ni bukan satu tugas yang mudah. Namun jika ianya seiring dengan usaha, ditambah lagi dengan kesabaran serta tawakal, insya-Allah segala penat lelah pasti akan terbalas akhirnya. Sebab saya kira bandel ni bukan semua orang boleh melakukan bandel ni. Sebab kalau kita lihat dekat almari kita, jika anda perasan kan Fatah, sebenarnya banyak pakaian yang kita mungkin dah tak pakai. Dah 2-3 tahun yang lepas kita tak pakai, tapi kita masih simpan almari kita. Jadi mungkin kita sendiri dengan adanya, saya kira memang semua orang ada laman sosial, ada IG, ada Facebook, ada Twitter, ada TikTok. Kita sendiri boleh menjual barangan kita tersebut. Jadi kita mendapat keuntungan 100% kerana tidak melalui orang tengah. Jadi kita tidak perlu membayar sewa kedai, kita tidak perlu membayar utilities tersebut. Jadi kita sendiri di rumah boleh jual sendiri. Kita sendiri pakai, kan? Orang dapat tengok dan kita sendiri jual. Betul kan? Itulah sebenarnya keunggulan teknologi di sebalik pandemik yang berlaku ini. Pelbagai benda kita buat. Tak kira lah bandel ke, kita nak jual popiah ke. Dulu saya peniaga popiah. Disclaimer pula. Dulu saya peniaga popiah. Jadi social media ini adalah satu platform yang sangat-sangat wow bila kita menggunakan dan bila kita mempunyai strategi yang betul. Tapi kena ingat, niat itu kena apa? Kena ikhlas dan kena tahu apa goals yang kita nak kecapi dalam kehidupan kita. Dan kita kena gunakan kuasa laman sosial ini dengan cara yang betul lah. Janganlah kita gunakan dengan cara tidak elok. So, kalau kita tengok ada juga segelintir golongan yang tidak bertanggungjawab, mengsalah pakai, mengeksploitasi laman sosial untuk keuntungan tersendiri. Sebenarnya jika digunakan dengan baik, maka hasilnya akan baiklah. Betul tu Sharon. Jadi dengan itu, sebelum itu Kak Fatah, saya nak kongsikan juga tentang pakaian bandel ini. Jadi semua pakaian yang dibungkus dalam setiap bandel yang diimport telah diletakkan bahan kimia tertentu untuk membunuh kuman dan mengelakkan penyakit. Sebab itu kalau kita pergi ke kedai-kedai bandel yang pakaiannya belum dibasuh, kita boleh cium satu bau yang sama sahaja. Ini adalah bau yang orang selalu panggil bau bandel. Bau kimia yang digunakan itu ada juga terdapat di setiap kedai bandel sebelum dijual supaya lebih cantik dan bersih. Jadi pelanggan yang datang pun akan rasa lebih selesa kerana pakaian ini sudah telah bersih dan tidak berbau. Jadi seperti tadilah, mungkin saya ada perasaan dulu masa saya kongsikan tadi, rasa perasaan macam geli sikit lah. Tapi boleh kita lihat sebenarnya memang pakaian itu dipastikan selamat daripada bakteria. Perasan kan kalau kita masuk kedai bandel tu dia ada satu bau yang sama. Dia ada satu bau yang macam ini adalah kedai bandel. Kedai bandel sebab bau tu adalah sejenis bahan kimia digunakan untuk memastikan bakteria ataupun virus-virus yang terdapat pada pakaian tersebut dihapuskan. Betul tu Syirah. Macam saya selalu kalau saya pergi beli baju dekat kedai bandel ni, saya akan ambil baju, ambil pilih-pilih baju saya akan bawa balik and then saya akan rendam lagi sekali dengan air panas untuk make sure yang betul-betul dia bersih. Jadi sebenarnya banyak cara sebenarnya yang kita boleh lakukan untuk membeli barang bandel ni. Ada satu stigma, bila ada satu stigma yang Syirah cakap tu, stigma takut ataupun geli tu, sebenarnya itu banyak cara untuk mengelakkan. Macam mana kita nak menurunkan ataupun nak menghilangkan perasaan geli itu dengan cara membersihkan baju itu kembali untuk kita sendiri yang orang cakap, okey, aku yakin. Macam tu, aku yakin ini bersih. Jadi sebenarnya bergantung dengan persepsi kita sebenarnya. Kalau kita rasa baju tersebut, kita rasa kotor dan jijik, sebenarnya ia persepsi kita saja. Sebenarnya tak adalah kotor dan jijik pun sebab dah disembur dengan bahan kimia yang ada. Lepas tu kita bawa balik pun kalau kita rendam dengan satu baldi Dettol, kuman dah mati sebenarnya. 100% mati. Jadi dah bergantunglah dengan persepsi dan tanggapan kita terhadap pakaian bandel itu. Tapi kalau kita tengok sebenarnya kuasa selebriti ni, kalau selebriti yang mengenakan pakaian bandel, mesti jadi ikutan semua orang. Ya, saya suka satu selebriti yang menggunakan pakaian bandel ni, Nabila Huda. Dia sangat orang cakap sangat-sangat mengangkat nama bandel ni. Dia tidak pernah malu untuk memakai pakaian bandel ini. Dan itu saya macam idola lah kat dia sebenarnya. Maknanya dia dapat memberi inspirasi dan motivasi kepada golongan biasa ni untuk tidak merasa rendah diri kerana walaupun dia berkemampuan untuk memiliki pakaian tersebut dan jenama yang asli, tapi dia memilih bandel. Jadi menunjukkan tiada diskriminasi pakaian bandel ke pakaian tidak bandel. Semua sama saja. Semua sama saja. Asalkan anda pandai menggayakannya,
baju RM2 pun nampak bergaya, Fatah. Betul, saya setuju. Pakai baju RM1 kalau pandai bergayakan, dia akan nampak mahal. Jadi setakat ini sajalah perkongsian saya dengan Sharon. Tapi sebenarnya banyak lagi sebenarnya perkongsian kita dengan Sharon. Tapi masa ni mencumburai kita untuk segmen yang pertama ini. Jadi anda akan berjumpa ataupun kembali dengan Sharon dengan segmen bersama tetamu kita pertama, iaitu tajuknya pengalaman warga asing bekerja di Sarawak. Jadi jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Ya, kembali bersama saya Sharon Kezia hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi seperti yang saya janjikan, dalam segmen pertama ini kita akan kupaskan topik pengalaman warga asing bekerja di Sarawak bersama dengan tetamu kita. Ingin tahu siapakah tetamu yang akan mengupas topik ini? Terus kekal setia bersama saya sehingga ke penghujung rancangan. Jadi sudah tidak asing lagi seseorang untuk keluar dari negara sendiri dan menetap di negara asing untuk mencari rezeki. Setiap negara di dunia semestinya mempunyai warga asing yang menetap dan bekerja di negara tersebut. Dan tidak terlepas juga untuk negeri Sarawak di mana terdapat warga asing yang bekerja di syarikat-syarikat dan ada juga yang berniaga dan macam-macam lagi. Jadi bersama kita hari ini untuk berkongsi pengalaman beliau menetap di Sarawak ialah Encik Alex yang merupakan penjual pizza Balkanico. Welcome Mr. Alex. Thank you very much for having me here. Yeah, so how are you feeling today? I'm feeling all right, quite nice. So before we start our sharing today, I was wondering whether you bring any pizza for me and my crew production. Nobody told me I should have done it earlier. Dia tak bawa. You're so disappointed. It's okay, I'm just joking. First of all, can you share more about us and where are you from and how long have you been in Sarawak? I'm from the small place in Europe called Montenegro. I've been in Sarawak for just over 10 years or so. Been doing pizza all this while. I was chef in a few restaurants before this, Merdeka Palace, Zinc, and a few other places before I just started my own little stall selling pizzas. So how do you feel about Sarawak so far? How do I feel? It's I spent 10 years here, so it's almost like a second home here. Seperti second home. Lihat warga asing juga merasakan bahawa negeri Sarawak ini rakyat negeri Sarawak merupakan terdiri daripada masyarakat yang sangat ramah di mana beliau merasakan bahawa seperti rumah kedua di sini. Saya sebagai rakyat negeri Sarawak ni gembira ni, seronok ni. So what are your favorite local cuisine so far? Favorite local cuisine? It's definitely have to go for Kolomi #1 and then Sarawak Laksa. Those two. So about the spicy food, you can take the spicy food? Yes, this is where I learned how to eat spicy food actually. I wasn't eating spicy before I came here. So sebab kebanyakannya seperti yang kita tahu bahawa tak ramai warga asing yang boleh mengambil makanan yang pedas. So is selling pizza is your full-time job? At the moment it is, yes. It is a full-time job at the moment. Where is your stall situated? It's situated at Carpenter Street, at the Fairland Hidden Bar, at Back Street, right next to the Bishop Gate. Jadi anda boleh setelah selepas ini. Jadi kepada anda yang bersama kami, bolehlah anda buka FB ataupun IG beliau untuk melihat apakah menu-menu yang ditawarkan di stall yang beliau jual tersebut. Jadi kita pun nak tahulah. I think many people would like to know what is special about your pizza. I don't think so that it's really anything so special about it. I think that everybody has their own styles of cooking. And I just came up with this particular style through the years of me working in a kitchen. So it's just something that I created myself. So the only special thing is because I just do it maybe a little bit different and a different shape, different type of sauce. But then again, everybody has their own way of cooking. So, yeah. So this one is your own recipe or how? It is my own recipe. It is my own recipe. I pretty much created it with my own. Jadi kepada anda boleh mencuba sebenarnya resipi beliau merupakan resipi yang dihasilkan oleh beliau sendiri dan saya kira ia mesti mempunyai rasa yang berbeza berbanding pizza-pizza lain yang terdapat di negeri Sarawak. What inspired you actually to work and stay in Sarawak?
To be honest with you, I was traveling a lot. Before this, I was in Dubai, and then once I was here already and spent so much time here, I've pretty much established myself here in the past 10 years, and I don't see myself leaving anytime soon. Like all the friends and are here and family, and so it's like I said earlier, it's pretty much like a second home, and people are nice. Weather is quite nice. Yeah. Jadi I was wondering because you said you mentioned that Sarawak is like your second home. Maybe you might settle down here. I technically am settled down here. I'm here for 10 years already. For 10 years. Jadi nampak tu. Jadi dia dah rasa bahawa Sarawak ini memang selesa untuk didiami dan beliau mungkin mempunyai hasrat untuk terus menetap dan tinggal di sini meneruskan kehidupan beliau. So as we all know, this pandemic affected many sectors including food and beverage. How is your business doing? Of course, this pandemic affected everybody, and especially food business, because people can't sit anymore. They want to take away. A lot of people who just can't take away home, and so it definitely dropped comparing to the previous years. And of course, there was no tourists around, who also improves the business. But in the same time, I think that we are also kind of lucky that we are even allowed to work in the first place. So it has its goods and a bad. So how about these few months? We still in the MCO phase. I did notice that people have more courage now than before. So when the new MCO started, people still kind of have more courage than the first MCO to go out and actually take away the food. So it's good and bad. It has its own kind of floating in the middle there. Jadi walaupun kita sedia maklum bahawa kita masih dalam fasa PKP dan kita faham bahawa banyak sektor yang terjejas ekoran fasa PKP ini, namun beliau seperti yang dikongsikan oleh beliau, perniagaan beliau masih berjalan dengan baik walaupun terdapat sedikit penurunan. Tapi usaha tetap diteruskan untuk terus menarik minat pelanggan-pelanggan yang sedia ada untuk terus datang ke stol beliau dan melakukan pembelian atas talian juga. Selepas ini kita akan tahu adakah kafe beliau menawarkan pembelian atas talian. Tapi sebelum itu kita nak tahu dulu, other than pizza, what other food do you serve? At the moment, it's only pizzas, but I'm planning to improve my menu, maybe put some pies that are originally from back home, or some more Western. I'm working actually on a new menu. So at the moment, it's just like around 8-9 types of pizzas, which is just very simple. So it's more that you specialize on pizza more? At the moment, I just specialize on the pizza and I focus on that. And maybe after the whole MCO and everything is finished, once the guests are finally be able to come back and actually sit and enjoy the dinner like they used to, I might improve the menu and put more things in it. What are the best seller for the pizza? Best seller for the pizzas is usually beef pepperoni and balcanico. Balcanico is the pizza that's pretty much something like a meat lover. So it's like minced beef, beef pepperoni, chicken sausage, mushrooms, and beef pepperoni is the second one. Beef pepperoni ya. Jadi kepada anda yang menonton kita pada ketika ini, perlu ingat antara best seller pizza beliau adalah beef pepperoni yang boleh anda cuba. Sebenarnya lepas ni pun saya nak cuba juga sebab seperti yang dikongsikan oleh beliau, resepi pizza ini merupakan resepi yang tersendiri. Jadi mungkin kita dapat merasakan sedikit kelainan berbanding pizza-pizza lain yang terdapat di luar sana. Jadi kepada anda yang masih belum mengikuti kami di FB dan IG Sejahtera Asia, anda boleh buat demikian dengan like FB dan IG Sejahtera Asia. Dan jika anda mempunyai sebarang cadangan, komen, malah pandangan, anda boleh lontarkan sahaja di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi kita pun nak tahu sebenarnya, banyak lagi sebenarnya kita nak tahu apa yang perkongsian beliau. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.
Ya, terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia, hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Jadi kepada anda yang baru bersama kami pada pagi ini, topik kita pada hari ini adalah pengalaman warga asing bekerja di Sarawak bersama dengan Encik Alex yang merupakan pemilik Balkanico Pizza. Jadi seperti yang dikongsikan oleh beliau sebentar tadi, bahawa walaupun dalam keadaan pandemik ini masih terdapat juga pelanggan yang masih melakukan tempahan kerana seperti yang kita sedia maklum bahawa pizza ini mendapat sambutan yang menggalakkan. Ekoran daripada resipi yang dihasilkan adalah hasil tangan sendiri, di mana ia tidak, mungkin kita rasa seperti pizza ni sama, tapi apa kata anda cuba pizza beliau, kerana pizza ini merupakan adalah hasil resipi sendiri. Jadi mungkin tidak rasanya adalah berlainan seperti yang terdapat di pasaran. So Mr. Alex, since we are still in the MCO phase, what if there are customer who wants to buy your pizza? Usually they can message me on my Facebook page, it's Balkanico Pizza, or they'll direct send me a message by WhatsApp or give me a call. Do you offer any online delivery? Unfortunately, at the moment there is no deliveries, but I'm planning to put some in the future. So at the moment is just pick up on the spot. Pick up on the spot. Yeah. So about like Grab Foods or At the moment I do not have any Grab or Food Panda, those kind of things, but it's in the process. So if we see that you just offer, I mean your own stall offer the delivery by itself. So how you want to attract the, I mean you have your current customer right now. How you want to attract other new customers? Well, usually it's by Facebook. Before MCO it was TripAdvisor, by Google, or it's by the word of mouth most of the time. So what is your strategy to attract them? Making good pizzas. Making good pizza. Nampak tu. Jadi seperti yang dikongsikan beliau, memang beliau sangat yakin dengan pizza yang ditawarkan, kerana pizza beliau seperti yang dikongsikan bahawa makin lama pizza yang dikongsikan bersama dengan rakan-rakan lain mendapat recommendation, dan saya boleh katakan di sini adalah recommendation daripada rakan-rakan yang lain. So in the long run, do you plan to open any outlet outside Kuching? At the moment I'm just focusing on the Kuching, but we don't know what the future holds, maybe. But So at the moment it's I'll definitely be in Kuching, and maybe hopefully in the future expand a little bit. Okay, so in Kuching you only have one stall. At the moment it's only one store, So how many yes. staff do you have? Sorry? How many staff do you have? I'm working alone. I'm, you're working alone. At the moment I'm working alone, yes. So it must be very challenging for you to manage it all by your own. Before MCO it was a little bit challenging, but now it's okay. Now it's all right. So you do all the cooking, you do all the preparing, and you do all the serving. Serving, cleaning, preparing, pretty much everything. I do it by myself. Wow, can you Yeah. share more? I was interested about this. Well, it's not easy. Maybe in the future when things get back to normal, I might have to hire somebody. But at the moment, it's pretty much I do everything by myself. Quite impressive, all by yourself. So what is your operating hours for your store? At the moment, it's 5:30 until 8 o'clock, which is the curfew. We have to close by 8 o'clock. But people usually do order pizzas in advance, and then I just go, I prepare, and then they come and pick up. 5:30 in the evening Yes. to 8:30. To 8 o'clock. We have to Oh, close to before 8 so- o'clock. So Yeah. why you don't open in the morning? Usually there was no crowd. I tried before, and there was no big demand because, to be honest with you, I like to go for local food in morning or afternoon as well. I see. Yeah, because I understand that because mostly all the especially the Chinese store, they are open early in the morning. Yes. So they have a lot of variety food they offer to us. Jadi kepada anda, sekiranya anda terlepas untuk menonton siaran kami pada pagi ini, anda boleh pergi saja ke YouTube, type saja Sejahtera Asia, dan anda boleh pilih mana-mana episod yang anda ketinggalan. So Mr. Alex, seems time envious. What's your message to the audience who are watching us now? The message: stay strong. Things are gonna pass. Hopefully everything come back to the normal soon, and stay healthy. Jadi itulah, terima kasih. Thank you very much for, Thank you very much for having joining me. us this morning. Jadi kepada anda, boleh saja pergi ke FB Balkanico Pizza untuk melihat apakah pizza-pizza yang ditawarkan, dan boleh juga melakukan tempahan. Jadi kepada anda terus setia bersama saya, kerana selepas ni kita akan bersama dengan Fatah dengan topik
yang lebih menarik. Ingin tahu topik tersebut? Terus kekal setia bersama kami hanya dalam siaran Sejahtera Asia edisi hujung minggu. Baik, bertemu kembali dengan saya Fatah Bolhanuddin dalam Sejahtera Asia. Sebentar tadi anda pun telah bersama dengan Sharon Kezia bercerita mengenai pengalaman warga asing di Sarawak. Dan hari ini ataupun sekejap lagi kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita, iaitu anak muda dalam bidang gubahan bunga. Jadi gubahan bunga ini bermaksud mengatur ataupun menyusun bunga untuk perhiasan atau hadiah. Bunga digubah mengikut kreativiti si pengubah bunga atau mengikut permintaan pelanggan. Perkhidmatan gubahan bunga masih mendapat permintaan sehingga kini. Ia secara tidak langsung dapat menjana pendapatan. Bersama kita hari ini untuk mengupas topik dengan lebih lanjut, kita bersama dengan saudara Ahmad Kasim, merupakan seorang pengubah bunga. Selamat datang ke set Sejahtera Asia. Terima Sihat? kasih. Alhamdulillah sihat. Dah makan? Alhamdulillah sudah. Jadi, saudara Kasim, bercakap mengenai berapa lama sudah saudari Kasim ini menceburi bidang gubahan bunga ini. Jadi berapa lama dah? Okay. Sebelum itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sejahtera Asia kerana telah menjemput saya pada hari ini untuk mengupas tajuk ni lah. Okey. Bermulanya penglibatan saya dalam seni gubahan bunga ni sejak November 2019, iaitu sewaktu convocation adik saya. Oh, menarik itu. Oh, maksudnya saudara Kasim membuat gubahan bunga ni untuk membuat untuk adik saja. Untuk adik saja. Untuk Lepas tu saya sajalah nak post kat media sosial saya. Okay. Lepas tu banyaklah yang DM yang kata nak tempah, nak nak minta tolong untuk buat. Dari situlah start bermulanya Kas Floris tu. Kas Floris. Dan saya rasa ini adalah satu tanda sebenarnya untuk pembukaan pembukaan rezeki buat saudara Kasim. Ya. Jadi bercakap mengenai inspirasi itu sendiri. Dari mana datangnya inspirasi untuk bergiat dalam bidang gubahan ini? Kenapa mesti bunga? Kenapa tidak benda lain? Dan siapakah antara pendorong utama saudara Kasim untuk mengerja kejaya ini sehingga menjadi berjaya? Okey, macam kita bercakap mengenai inspirasi. Sebenarnya inspirasi ini datang daripada di sekitaran kehidupan kita sebenarnya. Betul. Just kita tinggal untuk kita aplikasi dan ubahkan supaya menjadi sesuatu sesuatu hasil seni. Selain itu juga saya selalu dah juga tengok media-media sosial, media-media sosial lain seperti Pinterest. Dekat situ banyak idea untuk kita olah dan gubah menjadikan hasil seni tangan kita lah macam tu. Jadi siapa pendorong utama tadi? Pendorong utama saya family lah. Family lah terutamanya ayah dan ibu dan adik-beradik lah yang mendorong saya untuk menggiatkan lagi gubahan bunga ni. Jadi bercakap mengenai kenapa mesti bunga tu? Kenapa tidak lain? Okey, sebenarnya bukan saya buat bukan bunga sahaja. Macam-macam lagi sebenarnya. Itu kita hold dulu, kita tunggu dulu. Jadi, adakah saudara Kasim ini pengubah bunga sepenuh masa ataupun mempunyai pekerjaan yang lain? Okey, sejujurnya saya pengubahan bunga ni hanyalah sebagai part time saya. Sebab saya ada kerja hakiki lah. Itulah orang cakap dalam musim pandemik ni kita sentiasa mencari ruang untuk mencari rezeki ekstra tu kena ada. Jadi bercakap mengenai pengalaman dalam mencuburi bidang ini. Mesti ada yang pahit dan mesti ada yang manis. Tapi penonton nak tahu. Mesti penonton nak tahulah yang manis ni. Itu penting. Jadi apakah pengalaman yang paling menarik sepanjang saudara Kasim sendiri mencuburi bidang ini? Okey. Berkaitan dengan soalan yang ditanya oleh Fatah. Terdapat kenangan manis dan pahit. Betul. Sepanjang karier ni lah. Antaranya yang pahit adalah kita nak merealisasikan permintaan customer tu untuk dia orang rasa gembira lah. Betul. Sebelum kita nak merealisasikan impian dia orang tu, kita kena
fikir dulu. Kadang-kadang sampai tak tidur malam sebab nervous tu nak betul. merealisasikan dia orang punya permintaan. Tapi bila dah dapat direalisasikan dan dapat mengembirakan hati pelanggan, itu adalah salah satu kenangan manis yang kita dapat daripada hasil itulah. Jadi banyaklah kenangan manis bila banyak dapat lagi sebenarnya. Bila dapat merealisasikan impian customer itu ataupun pelanggan itu sendiri. Dan saya pasti sebenarnya setiap hasil seni yang dilakarkan ataupun dipaparkan oleh mereka yang bergelar ahli seni, tak kiralah daripada pelbagai bidang, tak kira dari bidang gubahan bunga, tak kira bidang solekan dan sebagainya. Ini orang cakap mereka mereka ada satu stigma yang mereka nak merealisasikan impian penonton-penonton dekat rumah, macam mana nak menggembirakan anda. Itu adalah tanggungjawab utama mereka. Dan bercakap mengenai cabaran. Cabaran itu pasti akan datang. Dan pada setiap insan yang bergelar manusia ini, jika boleh dikongsikan, apakah cabaran yang saudara Kasim harungi dalam menceburi bidang gubahan bunga ini? Contohnya dalam musim pandemik ini sendiri, apa cabaran itu? Okey. Cabaran salah satu cabarannya adalah pesaing. Bukan sahaja saya seorang saja yang membuat gubahan bunga ni. Sebenarnya lebih banyak lagi sebenarnya. Betul. Itulah cabaran yang sangat susah lah sebenarnya kalau kita tak ada untuk Goals. Yes, untuk tu kita tak akan dapat pergi jauh lah sebenarnya. Betul, bila kita semangat tu penting sebenarnya. Semangat itu penting juga. Dan bila kita tidak ada, saya suka dengan statement saudara Kasim tadi, bila kita tidak ada satu hala tujuan ataupun satu goals yang the clear vision of ourselves, macam mana kita nak portray benda tu kepada penonton kita, kita mungkin akan terkapai ku kelemasan. Tiba saya bernyanyi pula. Dan itu sebenarnya bila kita kena ada the clear vision untuk kita menceburi sesuatu bidang. Kenapa kita nak masuk dalam bidang itu? Dan bercakap mengenai pengubahan bunga. Apa pengubahan bunga setakat ini yang paling unik yang pernah saudara Kasim pernah gubah sendiri? Okey, kalau yang paling unik setakat ni, permintaan seorang customer tu dia nak daun sirih, tembakau dan buah pinang tu. Selalu kita tengok kita buat sebagai sirih junjung. Tapi ni dia nak sebagai gubahan banquet tu. Oh, menarik. Menarik. Jadi bercakap mengenai jangka masa untuk membuat sesuatu bukit tu. Berapa lama agak-agaknya? Okey, kalau kita mengikutkan kita nak buat tu, kena ikut design sebenarnya. Kalau design tu susah sikit, memang susahlah untuk mengambil masa yang lama lah untuk menyiapkan tu. Baiklah. So maksudnya pemprosesan untuk gubahan bunga ni mengikut design yang penonton minta. Jadi kalau nak minta yang hebat-hebat bunga sebesar ni ke, tu ambillah masa. Betul. Kalau you guys order hari ini, takkanlah esok dah siap. Dia mengambil masa sebenarnya. Nak cari barang lagi. Mencari barang lagi. Jadi kita banyak persoalan yang saya akan ajukan selepas ini. Jadi kita berehat seketika lah dulu. Saya nak ambil nafas dulu. Saudara Kasim pun nak minum-minum ke tiba-tiba. Jadi kita jangan ke mana-mana, hanya dalam Sejahtera Asia. Selamat kembali bersama dengan saya Fatah Bolhanuddin dan saudara Kasim yang akan berkongsi dengan anda mengenai gubahan bunga ataupun kerjaya anak muda dalam bidang ini. Jadi bidang gubahan bunga ini pelbagai. Ada set bunga untuk perkahwinan, ada set untuk bunga istiadat convocation dan juga tertakluk kepada tema yang diberikan oleh pelanggan ataupun oleh saudara Kasim itu sendiri. Jadi bagaimana bagi saudara Kasim sendiri, apakah kekuatan ataupun kemahiran yang sering dibawakan oleh anda? Okey. Menyentuh pasal kemahiran ni, semua kita ada kemahiran tersendiri. Betul. Tidak semestinya hanya kau
kau je pandai tu, kau je sepandai tu. Betul. Mustahil bagi seseorang manusia lah. Mhm. Okey, bagi saya pula, saya lebih menitik beratkan dari segi kekemasan sesuatu hasil produk tu lah. Untuk apa? Untuk orang cakap untuk memberi kepuasan kepada pelanggan kita. Macam Dan tu. saya setujulah, kekemasan itu sangat penting. Yes. Tak kira lah sebenarnya daripada sudut aspek gubahan bunga itu saja. Sudut lain pun kita kena kemas. Betul. Bila kita kemas, bila kita strategic, we have the strategic planning in ourselves, itu akan membuatkan kita lebih selesa dan kita akan lebih senang untuk mengecapi apa yang kita nak. Jadi bercakap mengenai jenis bunga, apakah bunga yang paling popular ketika ini? Okey, setakat ni kalau tempahan daripada saya lah, saya akan dapat untuk buat gubahan bunga duit. Sekarang ni memang banyak orang nak request bunga duit tu. Duit di mana kau Duit. Itu sangat mencabar jugalah duit tu sebenarnya. Okey. Saya nak bertanya pasal bunga duit ni. Bila buat bunga duit ni kan, macam mana untuk kita, contoh saya nak beli bunga duit tu. Jadi macam mana pemprosesan tu? Adakah saya sendiri yang akan beri duit, contoh saya nak RM100 dalam bentuk RM1. Jadi adakah saya sendiri yang kena ada RM100 ataupun dalam bentuk RM1? Okey, kalau macam tu, kita kena ada two way communication. Kita kena bincang betul-betul dengan customer tu ataupun dengan yang pembuat tu lah. Macam mana dia nak kita sediakan, just dia bagi duit tu macam transfer, yang pengubah tu akan tukar ataupun dia sendiri yang akan bagi duit tu. Dia ada dua cara lah. Jadi communication is a solution Yes. sebenarnya. Jadi dalam kalangan pelanggan saudara Kasim sendiri, banyak lelaki ke atau perempuan ataupun sebenarnya seimbang dengan peredaran masa? Macam mana? Setakat ni alhamdulillah seimbang. Seimbang? Tak semestinya tempahan bunga ni untuk perempuan je. Betul. Lelaki pun ada juga sekarang ni. Tak semestinya ikut umur. Tua, muda. Sekarang ni memang semua benda tu ada lah. Memang ada yang tempah lah. Jadi bercakap mengenai barangan pengubahan bunga ni. Jadi macam mana sesuatu barangan itu diambil ataupun ada satu kedai khas untuk buatan bunga ni? Tak juga. Sebab dalam kita PKP ni memang sangat sulit lah untuk mendapatkan di sesuatu kedai tu. Kita lebih kepada kita cari ataupun kita ambil, kita beli dari online. Online lah. Betul lah. Betul. Betul, saya setuju. Dunia online ni, dunia teknologi ni sangat berguna. Kedai tutup secara fizikal, online ada. Kita banyak pilihan sebenarnya. Bila kita sentiasa mencari ataupun orang cakap berusaha, kita akan dapat peluang itu. Orang cakap gaspirasi lah. Quote gaspirasi ni, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi bila kita berusaha, adalah satu effort ataupun satu kemenangan yang kita dapat rasai. Pernah tak saudara Kasim sendiri menerima tempahan selain daripada mengubah bunga? Okey. Pun ada juga menerima tempahan seperti hantaran ataupun buah tangan untuk macam jabatan-jabatan lain seperti untuk berpencin, macam itulah gubahan buah-buahan, pakaian macam-macam lah. Menarik hantaran. Hantaran macam kosmetik pun ada juga. Menarik. Dan saya yakin itu memerlukan daya kreativiti yang sangat tinggi kan, macam betul. kita sentiasa kena berfikir. Jadi Very confident itu penting. very confident. Confident tu penting. Betul, itu confident itu penting dan daya kreativiti kena tinggi. Kita sentiasa cakap macam saudara Kasim cakap, kena scroll Pinterest selalu untuk mendapatkan idea yang selalu dapat memberi inspirasi kepada kita semua. Jadi selalunya selain daripada Valentine's Day, bila juga gubahan bunga ini banyak permintaan? Okey, selain daripada Valentine Day ni, sebenarnya setiap hari ada permintaan bunga. Oh, menarik. Tapi yang macam kalau kita nak, kalau tempahan yang banyak tu, macam Father's Day, Mother's Day, Teacher's Day, macam itulah, memang banyak sangat tempahan. Dan saya yakin kalaulah andai kata kita COVID ni sudah tiada lagi, mungkin perprosesan untuk rezeki gubahan bunga ni semakin orang cakap
melonjak naik secara tiba kan, insya-Allah. Dan selalunya lah lelaki kalau nak belikan bunga kepada isteri ataupun kekasih, tetapi tidak tahu jenis bunga yang nak dibelikan. Nak ambil selamat bunga ros lah yang akan dibeli. Jadi boleh tak Kasim berikan tips sedikit untuk mereka? Untuk saya jugalah. Saya ada kekasih. Tegur saja. Bolehlah buat tempahan tu. Boleh. Okey, untuk tips tu kita sebelum kita nak menempah tu, untuk mempercepatkan proses tempahan lah. Seseorang tu kena tahu apa yang dia nak, apa yang penerima tu minat. Betul. Sebagai contoh color, itu penting color. Lepas tu dia nak tema macam mana. Itu sangat-sangat penting. Lepas tu kalau dah ada benda tu, senanglah kita untuk buat perubahan dan mencari inspirasi macam mana kita nak buat sesuatu tu. Jadi tipsnya yang pertama, kita kena tahu apa si peminat tu nak, ataupun kekasih ataupun isteri ataupun mak ataupun semualah. Tapi ada jugalah customer yang macam hello, saya nak tempah bunga. Saya tanya baliklah, nak bunga macam mana? Tak tahu. Macam mana kita nak buat? Kan itu menjadi masalah jugalah kepada pengubah-pengubah bunga. Mungkin itulah agak sukar juga sebenarnya bila kita sebagai pelanggan, hello, kita nak bunga apa? Tapi kita sebenarnya tidak tahu. Jadi kalau ada yang berminat dengan perkhidmatan saudara Kasim dalam dalam gubahan bunga ini, macam mana mereka nak hubungi Encik Kasim sendiri? Boleh wawarkan. Okey, untuk penonton di luar sana, bolehlah melayari laman Sesawang, Facebook ataupun Instagram. Kalau Instagram boleh type Kas Florist _ dan Facebook boleh search page Kas Florist Kuching. Tu. Kat situ banyaklah sampel-sampel hasil gubahan saya. Boleh orang kata kita katalog. Katalog, yes. Katalog pula katalog. Apa aku ni? Ya Allah. Katalog saya hari ini tersasul banyak, ya maaf penonton-penonton dekat rumah. Itu sebenarnya gurauan-gurauan manja daripada saya saja. Jadi ni mungkin pesanan terakhir lah untuk penonton-penonton dekat rumah. Pesanan kepada anak-anak muda yang sedang menonton, yang berminat untuk mencuburi bidang gubahan bunga ini. Okey, kepada penonton-penonton di luar sana, especially remaja lah, jangan malu untuk menceburi bidang seni gubahan ataupun apa-apa seni lah, untuk kita meningkatkan kemahiran hidup dalam kepribadian kita. Jangan malu. Itu paling penting. Kita kena cuba sesuatu yang dapat memberi faedah kepada diri sendiri dan keluarga lah, macam tu. Betul. Saya setuju. Jangan malu. Kalau malu, kita sesat jalan. Yes, betul. Bila kita macam malu, lalu ragu-ragu, kita tidak akan ke mana-mana. Jadi kita sentiasa ada satu prinsip, jangan malu. Jangan malu. Ataupun kalau tidak tahu, bertanya. Yes, kalau betul. tidak bertanya, maka kita akan terdiamlah, terkepomponglah di dalam orang cakap kelompok yang tidak bercakap ini. Jadi kalau ada satu bakat tu, pergunakanlah bakat yang telah dikurniakan oleh Yang Maha Esa. Jangan abaikan bakat yang telah digunakan. Jadi saya lagi sekali terima kasih kepada saudara Kasim dengan perkongsian yang sangat-sangat cukup menarik hari ini. Gubahan bunga, bukan setakat gubahan bunga je boleh menjana pendapatan. Banyak lagi pekerjaan ataupun occupation yang lain yang boleh menjana pelbagai pendapatan yang lumayan. Jadi setakat ini sajalah perkongsian kami di Sejahtera Asia. Jika ada sebarang cadangan untuk topik yang akan datang, kami di Sejahtera Asia mengalu-alukan anda untuk memberi segala cadangan yang anda inginkan untuk kami kupaskan di Sejahtera Asia. Jadi setakat ini saja perkongsian kami di Sejahtera Asia. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya Fatah Burhanuddin, sehingga kita jumpa lagi daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum.